Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sambungan kita pada muka surat 267. Ya, di antara golongan yang ditimpa dengan penyakit urur, iaitu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, golongan yang antusias dengan amal-amal sunat, iaitu terjemahan kepada al-hirs, yang bersemangat dengan amalan-amalan sunat, tetapi kurang mempersiapkan diri dalam menunaikan berbagai amal yang fardu. Anda lihat salah seorang mereka bergembira kerana telah melaksanakan salat duha, salat malam dan amalan-amalan sunat lainnya yang serupa, tetapi ia tidak mendapatkan kelazatan dalam menunaikan amal yang fardu dan tidak antusias, tidak bersemangat untuk bersegera menunaikannya di awal waktu. Jadi itu termasuk dalam bentuk tipu daya syaitan pada kita, ataupun itu di antara wajah orang yang tertipu dengan diri sendiri apabila dia meletakkan amalan-amalan sunat itu lebih utama daripada amalan fardu. Dia lupa akan firman Allah dalam sebuah hadis kursi, ma taqarrabal mutaqarribuna ilayya bimithli ada'i ma aftaratu alaihim. Tidaklah mendekatkan diri orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, seperti halnya dengan menunaikan apa yang aku wajibkan atas mereka. Jadi hadis ini adalah hadis yang panjang. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah dia bawakan hadis ini bil makna, dengan makna. Ada pun lafaz hadis di mana Nabi SAW menyebutkan, man ada li waliyan faqad azantu. Barang siapa yang bermusuh dengan waliku, dengan kekasihku, maka sungguhnya aku mengisytiharkan perang dengannya. Kemudian Allah SWT menyebutkan siapa kekasihnya, dengan Allah menyebutkan bagaimana untuk menjadi kekasih Allah, menjadi wali Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tidak seorang hamba-Ku, kata Allah, mendekatkan dirinya denganku untuk dia mencapai maqam awliya, melebihi daripada apa yang aku fardukan ke atasnya. Itu yang Allah Ta'ala nak kita lakukan sebelum yang lain-lain, supaya kita mencapai kedekatan dengan Allah, mencapai martabat awliya, kekasih Allah. Maka tidak ada yang paling aku suka melebihi daripada dengan dia melakukan yang fardu. Kemudian setelah itu, wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kemudian setelah dia menyelesaikan yang fardu, dia berterusan pula melakukan yang sunat-sunat, hatta uhibbahu, sehingga aku kasih kepada dia. Wa idza ahbabtuhu, dan apabila aku kasih kepada dia, maka akulah matanya, telinganya, tangannya, kakinya. Jadi maksudnya kata ulama,
apabila kita telah mencapai martabat mahabbatullah, Allah akan bimbing kita. Sehingga akan semua perilaku-perilaku kita, tindak tanduk kita, semua adalah dari pancaran nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'alani, dan jika dia minta kepadaku, la wa'tiyannahu, pasti aku akan berikan. Wa in ista'adzani, dan jika dia minta lindung kepadaku, la u'idzannahu, pasti aku akan lindunginya. Demikianlah hadisnya. Boleh dirujuk dalam Matan Arba'in Imam Nawawi rahimahullah. Jelas daripada hadis ini bahawa Allah memang nak kita selesaikan yang fardu dulu. Ya, kita utamakan yang fardu dulu. Ya, kemudian barulah diikuti yang sunat. Bukan yang sunat dulu. Walaupun dari segi mata orang lain, orang yang menjaga fardu ni dia tidak akan jaranglah masyarakat puji. Orang tak akan lihat kehebatan di situ. Orang tak akan sembang kata dia tu hebatlah dia jaga sembahyang fardu. Ya, dia orang tak sembang begitu. Di segi mata masyarakat. Orang akan kagum kata dia tu memang ahli ibadat. Tiap-tiap malam qiyamul lail tu. Dia tu memang baca Quran memang banyak sungguh lah. Khatam Quran seminggu sekali. Jadi orang sembang benda sunat-sunat. Itu menggambarkan kepada kesungguhan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita bergelumang dengan yang sunat itu, Allah nak kita sempurnakan dulu yang fardu. Ia meninggalkan urutan antara berbagai kebaikan. Mana dia buat kebaikan tapi tak ikut urutan. Bahkan kadang-kadang seseorang menghadapi dua fardu. Yang satu tidak terkejar sedangkan yang lainnya terkejar. Ini terjemahan ini wallahu alam asalnya perlu dipindah lah. Jadi kadang-kadang kita berdepan dengan dua fardu. Fardu yang kita kena buat. Dua-dua kita kena buat. Ya. Tapi yang satu kata dia dalam bahasa Arabnya, ahaduhuma qad yata'ayyanul insanu fardani. Qad yata'ayyanul insanu fardani. Kadang-kadang tertentu ke atas seorang manusia itu dua fardu. Ahaduhuma yafutu wal akharu la yafutu. Salah satu daripadanya itu akan luput. Kalau kita tak cepat-cepat buat, dia akan luput. Dan yang salah satu lagi la yafutu. Yang satu lagi tidak luput. Dia berterusan. Bila-bila masa kita buat pun boleh. Sebelum kita mati. Tapi yang satu tu dia akan luput. Jadi sebab itu, sebagai contoh, kita nak buat haji. Kita nak buat haji. Haji itu adalah fardu. Nah, haji adalah fardu kata kita. Pada yang sama, kita berdepan dengan ibu. Ibu yang sakit sebagai contohnya. Dan hanya ada kita seorang saja yang ada untuk menguruskan ibu. Jadi sekarang ni kita berdepan dengan dua kewajipan. Satu kewajipan haji, fardu. Dan satu lagi kewajipan terhadap ibu. Jadi kalau orang yang dia terpedaya, maka dia kata, tak, saya kena buat haji lah. Saya kena buat haji wajib. Ibu pula, ibu manusia. Ini kewajipan pada Allah. Dia lupa. Bahawasanya haji ini kewajipan seumur hidup. Dia tidak luput. Dia tidak luput. Tapi kewajipan pada ibu ni, dia boleh luput. Maknanya kalau kita tidak laksanakan itu,
maka tidak ada orang lain yang boleh melaksanakan kewajipan kepada ibu bapa itu. Sebab hanya kita saja yang ada. Adapun haji ni boleh bertangguh. Bahkan haji itu diikat dengan istita'ah, dengan kemampuan. Wajib jika kita mampu. Kita tidak ada sesuatu yang menghalang kita. Jadi sebab itulah di antara perkara-perkara yang perlu menjadi penilaian. Di sana ada fiqh al-awlawiyat dan juga ada fiqh al-muwazanat. Fiqhul al-muwazanat. Fiqh macam mana untuk membuat perimbangan di antara beberapa tuntutan dan juga melihat pada keutamaan. Atau dua keutamaan. Yang satu sempit waktunya, sedangkan yang lainnya lapang waktunya. Jika tidak menjaga urutan yang ada, maka ia termasuk orang terpedaya. Contoh-contoh lain dari masalah ini terlalu banyak untuk disebutkan. Sesungguhnya kemaksiatan sangat jelas, sebagaimana ketaatan juga sangat jelas. Jadi bukan masalah maksiat ataupun itu, keutamaan tu. Dua-dua fardu. Dua-dua baik. Ya, jelas. Kadang-kadang bila kita sebut perlu utama, dia kata apa masalahnya Ustaz? Dua-dua baik. Ikut saya lah nak pilih yang mana satu. Bukan. Bukan begitu. Dua-dua baik. Tapi yang mana satu lebih baik? Mana satu yang perlu diutamakan? Itu soalannya. Dua-dua baik. Pergi umrah baik. Dapat pahala. Belanja kos RM10,000. Kita bantu Palestin. Kita dah pergi haji dah, umrah pun pergi dah. Cuma nak pergi pula. Kita nak pergi pula. Perlukan kos RM10,000. Dan situasi sekarang, saudara-saudara kita di Palestin sebagai contohnya pun memerlukan kewangan untuk survive hidup. Dan untuk orang kata apa, kelangsungan hidup mereka. Belanjanya bukan sekadar RM10,000. Ramai, banyak. Lihat pada keutamaan. Mungkin kita tinggalkan pahala peribadi kita, individu kita, pahala umrah itu, untuk kita mengambil pahala ibadat. Dia panggil ibadat ni ada dua. Satu ibadat yang faedahnya itu berada dalam lingkungan diri saja. Satu ibadat yang mana faedahnya itu melampaui diri, ya, merangkumi masyarakat dan sebagainya. Maka kata orang lama, ibadat yang kedua itulah yang lebih afdal dari segi pahala. Itu contoh. Tapi kalau orang yang tak pergi haji lagi, orang yang tak pernah pergi umrah lagi, maknanya itu penilaian lain pula. Jadi begitulah. Kita beribadat ini melihat pada keutamaan dan juga mengimbangi. Kesamaran yang sering terjadi adalah dalam, jadi masalah maksiat, ketaatan jelas. Dan juga maksiat pun jelas juga. Tapi yang samar itu yang sering terjadi adalah dalam mendahulukan sebahagian ketaatan atas sebahagian yang lain. Seperti mendahulukan semua fardu atau amalan sunat. Jadi semua fardu lebih dahulu daripada yang sunat-sunat. Mendahulukan fardu ain ke atas fardu kifayah. Mendahulukan fardu kifayah yang tidak ada orang yang melaksanakannya atas fardu kifayah yang telah ada orang menunaikannya. Mendahulukan fardu ain yang paling penting atas fardu ain yang kurang penting. Yang kita sebut tadi lah. Ya, bila mana kena dahulukan yang penting. Di antara yang perlu fokus juga di sini dia sebut
mendahulukan fardu kifayah yang tidak ada orang melaksanakannya atas fardu kifayah yang telah ada orang melaksanakannya. Itu fardu kifayah. Dua-dua fardu kifayah, fardu kifayah. Tapi kalau dah ada ramai orang nak melaksanakan satu fardu kifayah, tak payahlah kita nak sibukkan lagi untuk kita melaksanakan lagi. Tengok pula fardu kifayah lain yang kosong, yang belum dilaksanakan. Sebagai contoh, kita ambil ini contoh sajalah. Kalau tak betul pun tak ada masalah. Contoh, sekarang ni berhubung dengan Quran. Ramai orang hari ni, mereka belum berlumba untuk membina tahfiz Quran. Fardu kifayah. Melahirkan hafizul Quran, fardu kifayah. Tak wajib. Yang wajibnya adalah setiap orang itu dia mesti hafal Quran, suratul Fatihah yang membolehkan dia sembahyang. Tapi nak hafal keseluruhan Quran itu tidaklah wajib, fardu kifayah. Tapi kena ada orang hafal Quran. Tapi di sana fardu kifayah juga ialah menguasai tafsir. Sebagai contoh. Sehingga dalam masyarakat kita ini lahir ulama-ulama yang boleh mentafsir Quran. Jadi kebanyakan orang hanya kecenderungan dia membina tahfiz. Belum berlumba orang membina tahfiz. Asalnya tahfiz Quran itu sudah banyak institusi. Tapi institusi yang dibina untuk mengasuh tafsir Quran, mengajar anak-anak bahasa Arab, kuliah nahwu, saraf, balaghah, sehingga mereka boleh faham Quran dengan baik dan mereka boleh memahami Quran dan menyampaikan kepada masyarakat, itu belum banyak. Ada contoh. Jadi maka kita perlu tumpukan pula kepada fardu kifayah. Itu juga fardu kifayah supaya masyarakat tidak salah dalam memahami Al-Quranul Karim. Iaitu institusi yang mana bila anak-anak di situ dia tamat di situ 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia menamatkan tafsir Quran. Daripada tafsir yang Jawi, contohnya Nurul Ihsan, naik pada tafsir Jalalain, kemudian naik pada tafsir yang lebih luas lagi, termasuk tafsir Ibn Maksud dan sebagainya. Ada contoh. Atau seperti kewajipan mendahulukan keperluan ibu atau keperluan bapa. Kerana Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah orang yang harus aku perlakukan dengan baik? Wahai Rasulullah, Nabi menjawab, ibumu sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan, siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Ditanya, siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Ditanyakan, siapa lagi? Nabi menjawab, bapakmu. Ditanyakan lagi, siapa lagi? Nabi menjawab, orang-orang di bawahmu dan seterusnya. Jadi Nabi sendiri pun, walaupun dua-dua tu, ibu dan bapa, dua-dua tu wajib kita syara'i. Kalau mereka miskin dan kita mampu, wajib kita buat baik. Tapi Nabi sendiri mengajar kita supaya melihat di antara dua itu ada yang lebih utama ataupun lebih kamu kena tekan kali kebaikan, iaitu ibu. Jadi Nabi sendiri pun mengajar kita fiqhul muwazanat dan juga fiqhul awlawiyat. Maka dalam menyambung tali kekerabatan harus mendahulukan yang paling dekat. Jika keduanya sama, maka didahulukan yang lebih takwa dan lebih wara. Demikian pula, orang yang hartanya tidak mencukupi untuk nafkah kedua orang tua dan haji, lalu mungkin ia memilih menunaikan ibadat haji. Padahal dengan tindakan tersebut ia terpedaya. Kerana ia harus mendahulukan hak orang tua atas penunaian ibadat haji. Ini termasuk mendahulukan fardu yang lebih penting atas fardu yang di bawah tingkatannya. Demikian pula jika seseorang punya janji, kemudian waktu salat Jumaat tiba, penunaian salat Jumaat bisa terluputkan sedangkan sibuk menunaikan janji,
sehingga meninggalkan solat Jumaat adalah kemaksiatan. Sekalipun memenuhi janji itu sendiri merupakan ketaatan. Jadi memenuhi janji, kita janji dengan orang lain, taat. Tapi kita nak menunaikan janji sehingga luput sembahyang Jumaat, itu maksiat. Ya. Maksiat kerana meninggalkan Jumaat. Kerana Jumaat itu sempit masa dia. Demikian pula bisa jadi pakaiannya terkena najis. Lalu ia menyalahkan kedua orang tuanya atau isterinya akibat hal tersebut. Najis itu memang terlarang, tetapi menyakiti kedua orang tua adalah juga terlarang. Tetapi menghindari menyakiti kedua orang tua itu lebih penting berbanding menghindari najis. Sebagai contoh, bila dia bela mak ayah yang telah tua, yang kadang-kadang terpaksa diurus semua sekali, kencing beraknya, makan dan sebagainya. Katalah, ayahnya yang telah tua, ibu yang telah tua itu terkencing, kita kata. Terkencing, kena kapet dan sebagainya. Maka dia pun marah. Dia kata, ayah tak tahu kan di kapet ni kita duduk sembahyang di sini, tempat ibadat di sini. Nanti dengan ayah buat begini, berlaku najis sini, nanti sembahyang kita tidak sah. Itu contoh. Dia marah. Ya. Imam Ghazali kata ya. Betul lah. Najis ini menyebabkan solat tidak sah. Tapi kamu menyakiti mak ayah kamu itu dosa. Jadi sebab itu Imam Ghazali sebut sini, najis itu memang terlarang. Mana kita perlu elakkan. Tetapi menyakiti kedua orang tua itu adalah terlarang juga. Tetapi menghindari menyakiti kedua orang tua itu lebih penting berbanding menghindari najis. Mana menghindari daripada kita menyakiti orang tua itu, kata Imam Ghazali, lebih penting, lebih utama daripada kita menghindari najis itu sendiri. Mana lebih kotor. Kita menyakiti mak ayah kita itu lebih kotor daripada najis itu sendiri. Kerana yang satu itu adalah najis hissi, yang satu lagi adalah najis maknawi. Tapi begitulah kehidupan kita ni kadang-kadang berlaku pada kita begitu. Kita menyakiti saudara kita kerana agama dia panggil. Kita mendapati saudara kita itu dia beza aliran dengan kita dan kita yakin aliran kita itu benar, betul. Tapi kita menanganinya dengan kasar, dengan mengeluarkan ucapan-ucapan keji, nista, menyakiti saudara untuk mempertahankan pegangan kita. Itu tidak betul cara begitu. Kerana kita tidak menjaga keutamaan dan juga kita membersihkan kekotoran dengan kekotoran yang lebih. Siapa yang meninggalkan urutan prioritas dalam semua hal tersebut, maka ia termasuk orang terpedaya. Ini merupakan keterpedayaan yang sangat tersamar. Kerana orang yang terpedaya berada dalam ruang lingkup ketaatan. Samar. Kita berasa kita baik dah. Sebenarnya kita tak baik lagi. Kerana kita meninggalkan keutamaan. Hanya saja ia tidak menyedari bahawa ketaatan tersebut bisa berubah menjadi kemaksiatan kerana meninggalkan ketaatan yang wajib dan lebih penting daripadanya. Jadi bukan maksiat. Ketaatan itu maksiat. Maksiatnya adalah bila kita meninggalkan. Kita melakukan ketaatan yang berada di tahap bawah, meninggalkan ketaatan yang lebih tinggi. Itu yang menjadi maksiat. Alhamdulillah selesai kita yang 17. Kita masuk golongan maghrurin yang ke-18. Ini kita sambung pada bacaan lain kali insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.